قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصح أن أنصح لكم kami dan kami telah memanjangkan bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kami ancamkan itu, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendakinya, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan tidak akan berguna nasihatku bagimu walaupun aku ingin menasihatimu. Jika Allah hendak menyesatkanmu, dialah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bahkan mereka, yaitu orang-orang kafir berkata, dia cuma mereka-rekanya saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mereka-rekanya, akulah yang akan memikul dosanya. Dan aku berlepas diri daripada dosa yang kamu kerjakan. Suratallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih pada Haji Zaidan yang telah membuat bacaan tadi. Harap semua dapat follow lah bacaan tadi, insyaAllah. Jadi saya jemput Cikgu Alim untuk meneruskan pengisian. Ayat-ayat kita pada malam ini adalah sambungan daripada usrah kita yang terdahulu. Kalau minggu yang lepas itu kita memilih ayat yang khusus sebagai memenuhi hasrat beberapa orang sahabat kita. Jadi kita sambung kembali surah Hud, surah yang ke-11, dan kita meneliti 4 ayat pada malam ini. Okey kan? Boleh dengar? Boleh. Okey ya. Jadi ayat-ayat ini masih berkaitan dengan dialog yang berlaku di antara Nuh dan juga kaumnya. Ayat 32 merupakan kata-kata daripada kaum Nuh kepada beliau. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kau ancamkan itu, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi sedikit uraian di situ bahawa kaum Nuh tidak sanggup untuk berdebat lebih lama dengan Nabi Nuh. Mereka tidak mampu menyanggah hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bila kehabisan modal, mereka menjadi hilang pertimbangan untuk terus berdebat dengan Nabi Nuh, dan mereka menjadi emosional lah, begitu lebih kurang. Lalu mengherdik Nabi Nuh, kononnya fa'aksar tajida lana, kamu ni dah banyak sangat berdebat-debat dengan kami ni, jadi tak payah debat-debatlah. Fa'tina bima ta'iduna, datangkanlah azab yang kamu sebut-sebutkan itu. Mana dia azab yang kamu sebut-sebutkan itu, tak payah berdebat-debat panjang. In kunta minas sadiqin, kalau kamu memang orang-orang yang benar.
Jadi ada catatan sedikit di bawah itu, bahawa orang-orang yang berada di jalan yang benar itu akan sentiasa in the upper hand. Mereka yang berada di jalan yang batil tidak akan mampu secara konsisten mempertahankan pendirian mereka dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ini di antara tuduhan yang mereka tuju kepada Nuh, bahawa kamu ni terlalu sangat panjang debat-debat kamu ini, tak payah debat-debat lebih panjang, tunjukkan di mana azab kamu. Tetapi Nabi Nuh AS menjelaskan bahawa bukan dia yang menentukan turunnya azab. Qala innama ya'tikum bihillah. Bukan dia yang menurunkan azab, tetapi Allah SWT. Kalau dia menghendaki, azab akan menimpa sesiapa yang dikehendakinya. Dan kalau azab sudah datang, maka tiada siapa pun yang akan dapat menyelamatkan diri atau meloloskan diri daripada azab Allah. Jadi maknanya Allah itu bukan saja maha berkuasa, dia juga maha bijaksana. Dia bertindak mengikut kehendaknya, bukan mengikut kehendak dan kemahuan manusia. Kerana kaum Nuh minta Nuh datangkan dengan azab. Tetapi azab itu bukan diturunkan berdasarkan kehendak-kehendak manusia, tetapi ketentuan dari Allah SWT. Nabi Nuh menyatakan dalam ayat 34, wala yanfa'ukum nushi. Tidak ada manfaat ataupun nasihat-nasihatku yang kuberikan ini tidak akan memberi manfaat. Sekalipun aku ingin menyampaikan nasihat itu kepada kamu. Ini kerana in kana Allahu yuridu ay yughwiyakum. Kalau Allah nak menyesatkan kamu, maka 44 tadi menjelaskan bagaimana Nabi Nuh AS menyatakan bahawa walaupun dia berhasrat untuk menyampaikan nasihat kepada kaumnya, tetapi katanya kalau Allah SWT hendak menyesatkan mereka, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kerana semuanya adalah ketentuan Allah SWT. Allah itu Tuhan manusia, buat manusia. Dengan kehendak Allah, ada di antara manusia yang mendapat hidayah dan ada yang disesatkannya. Namun manusia perlu sedar bahawa apapun keadaan mereka, sama ada mereka beriman atau tidak beriman, mereka akhirnya akan kembali kepadanya dan menerima pembalasan. Jadi para Nabi, antara kesimpulan yang boleh kita peroleh daripada ayat 34 ini, bahawa para Nabi hanya berupaya menyampaikan risalah dan memberi nasihat. Namun Allah yang memberi manusia petunjuk atau menyesatkan mereka. Dan da'i seperti kita juga harus seperti itu, iaitu menyampaikan dan menasihati. Ayat 35, kaum Nuh bukan sahaja menolak nasihat yang disampaikan oleh Nabi Nuh, bukan Rasulullah di sini. Disampaikan oleh Nabi Nuh, bahkan dalam konteks ini Rasulullah SAW, mereka bukan sahaja menolak, yakni kaum Quraisy bukan sahaja menolak nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan menuduh ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh baginda itu bukan wahyu dari Allah, tapi hanya rekaan, ciptaan, rekayasa Rasulullah SAW sahaja. Jadi gambaran yang berlaku pada kaum Nabi Nuh itu berlaku juga pada baginda SAW. Jadi mereka menuduh bahawa Quran yang diciptakan oleh Nabi Muhammad, bahawa Quran itu diciptakan oleh Nabi Muhammad dan bukan wahyu dari Allah, hanya rekaan baginda. Qul iniftarai am yaqulu naftarah. Mereka berkata bahawa dia yang mengada-ngadakan, dia yang mereka-reka Al-Quran itu. Rasulullah menjelaskan bahawa baginda berbuat demikian, kalau baginda berbuat demikian, yakni kalaulah baginda yang mereka yang mencipta ayat-ayat Al-Quranul Karim itu,
maka bermakna baginda telah berbuat dosa dan baginda akan terpaksa menanggung kemurkaan dan seksa dari Allah. Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan, dia hanya menyampaikan dan menasihati mereka. Mereka yang ingkar akan menanggung dosa mereka sendiri. Dan Rasulullah tidak bertanggungjawab lagi atas apa yang akan menimpa mereka selepas itu. Jadi celaan dan tuhmah ini adalah hal-hal yang biasa dihadapi oleh juru dakwah, termasuk Rasulullah SAW. Namun baginda tetap istiqamah dan yakin dalam menyampaikan dan melaksanakan misinya itu. Jadi ini 4 ayat yang berkaitan dengan Nabi Nuh dan kemudiannya berpindah kepada reaksi kaum Quraisy terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit nota di sini bahawa pada ayat 32 ada perkataan fa'aksar tajidalana. Kamu Nuh banyak sangat, panjang sangat debat-debat kamu dengan kami. Jadi perkataan jidal ini adalah perkataan yang boleh kita temui dalam banyak tempat. Kurang-kurangnya terdapat 29 tempat perkataan jidal. Jadi jidal ni ada kurang-kurangnya ada 2, satu al-jidal al-mahmud. Artinya perdebatan yang terpuji. Dan satu lagi al-jidal al-mazmum. Perdebatan yang buruk. Jadi kita dapati tempat-tempat lain ada perkataan al-jidal, misalnya wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu berdebat dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat-debat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Jadi ada al-jidal al-mahmud. Jidal yang terpuji dan ada jidal al-mazmum yang buruk atau yang keji. Jadi perkataan jidal itu terpakai dalam kurang-kurangnya 2 keadaan. Dan Nabi Nuh alaihissalam seperti yang kita maklum adalah Nabi yang menjalankan dakwahnya dalam tempoh yang cukup panjang. Seperti yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Ankabut, falabisa fihim alfa sanah illa khamsina aman. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun. Artinya panjang perjuangan dakwah Nabi Nuh dan perdebatan pun tentulah panjang juga. Namun kita dapati dalam sejarah menyatakan bahawa para pengikutnya sekitar 100 hingga 200 orang sahaja. Namun baginda terus tetap konsisten melaksanakan perintah Allah SWT menyampaikan ajaran tauhid walaupun sekian panjang waktu mendapat tentangan daripada kaumnya. Ini adalah 4 ayat yang sambungan daripada surah ayat-ayat yang telah kita bahaskan sebelum PKP. Jadi saya serahlah kepada rakan-rakan yang lain untuk menambah dan memberi komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.